Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sebenar-benar kalam ialah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seburuk-buruk perkara ialah perkara yang diada-adakan dalam agama. Setiap yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap sesat tempat duduknya dalam neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah, وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah, dan telah berkata sebagian manusia atau sebagian manusia yang mengatakan kami ini adalah orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian dengan mereka, iaitu perjanjian untuk taat setia kepada kitab Taurat dan taat setia kepada Rasul mereka. Fanasu hazzam mimma dhukiru bih, lalu mereka melupakan perjanjian ini. Dan apa jadi lepas tu? Fanasu hazzam mimma dhukiru bih fa'aghrayna bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah. Maka kami tanamkan di dalam hati-hati mereka al-adawah, permusuhan, wal baghdha', kebencian, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Fasawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasna'un. Dan Allah Ta'ala akan memberitahu apa yang mereka amalkan, apa yang mereka lakukan di dunia, di akhirat kelak. Ayat ni dalil bahawa kalau sesuatu umat itu lupakan apa yang telah diturunkan kepada mereka, iaitu Alkitab dan As-Sunnah, atau kitab yang telah diturunkan kepada mereka, dan enggan untuk mengikuti Rasul mereka, maka Allah Ta'ala akan menanam di dalam jiwa-jiwa mereka kebencian dan permusuhan. Jadi kalau kita tengok dalam masyarakat kita terdapat kebencian dan permusuhan, ketahuilah puncanya tadilah nasu hazzam mimma dhukiru bih. Mereka melupakan apa yang telah diturunkan kepada mereka, apa yang telah diingatkan oleh mereka, oleh Rasul-Rasul mereka. Dan kita ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu makin jauh umat daripada kitab-kitab hadis, makin jauh umat daripada kitab-kitab tafsir, kitab-kitab Quran, maka makin teruk kebencian, akan makin teruk permusuhan di antara umat Islam itu sendiri.
Dan ini bukan satu ayat, banyak lagi ayat yang berkenaan lebih kurang sama juga. Wala yazalun yakhtalifun. Umat Islam ni akan sentiasa yakhtalifun. Akan senantiasa berselisih, sehinggalah mereka kembali kepada Alkitab dan Sunnah. Kenapa Nabi SAW ucapkan dalam salat, Nabi kata apa? La tusawwunna sufufakum aw la takhtalifanna qulubakum. Luruskan saf-saf kamu atau hati kamu akan berpisah-pisah. Adakah pada perbuatan itu saf tu? Ya, betul saf, tapi sebenarnya di sebalik, di belakang membetulkan saf tu ialah dalam membetulkan saf tu ada bab ketaatan kepada Nabi SAW. Itu yang kita nak. Jadi punca berpisahnya jiwa-jiwa manusia sekarang ialah kerana tidak taatnya, tidak bersatu mereka di dalam perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu jiwa-jiwa mereka terpisah. Dan janganlah dibuatkan perpaduan yang bersifat kosmetik. Kita bersama, makan sama-sama, apa semua, sedangkan jiwa kita terpisah kerana akidah, kan, kerana bid'ah, dan kerana akidah yang berlainan, dan kerana bid'ah. Sebab tu Nabi SAW apa Allah Ta'ala sebut dalam Quran, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Bila sebut pasal ahli kitab Yahudi, kamu menyangka mereka ni satu, tahsabuhum jami'an, satu grup, wa qulubuhum syatta, tapi hati-hati mereka semua terpisah-pisah. Dalil bahawa perpaduan yang sebenarnya, penyatuan yang sebenarnya ialah penyatuan akidah dan penyatuan jiwa. Jadi tak buatlah macam mana pun. Allah Ta'ala kata dalam Quran juga, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu ma alafta qulubahum." Lebih kurang sama, atau kama qala Rasulullah, atau kama qala Allah. Seperti kalaulah mereka ni menginfakkan seluruh harta mereka untuk menyatukan sesuatu kaum ni, ma'alafta bainal qulubi, kamu takkan dapat. Yang dapat menyatukan ialah akidah dan iman yang sahih. Dan akidah iman sahih itu ialah inilah ilmu ni. Itu para ulama kata, para ulama mengatakan bahawa orang yang menuntut ilmu ini ialah benteng terakhir agama Islam. Tanpa penuntut ilmu ni, manusia semua akan hilang. Indirasul ilm, akan hilangnya ilmu, maka kamu akan lihat ketika itu manusia akan binasa. Bukankah tanda-tanda hari kiamat, la taqumu sa'ah hatta yaqulu Allahu Allah. Kita akan jumpa dalam hadis ni, tidak akan berlakunya hari kiamat selagi manusia akan mengatakan Allah tu Allah. Maksud itu ilmu yang paling sikit ialah manusia kenal Allah tu Allah je, tak kenal nama lain, tak kenal lah. Itu pun dapat menyelamatkan dia di akhirat kelak. Bayangkan kalau tak ada ilmu langsung, manusia lupa. Kita akan tengok kebinasaan umat itu adalah ketika dia meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Tuan-tuan dan puan rahimakumullah jami'an, masuk kita bab hadis yang ke-49, betul kan? Dia bincang panjang buat Malik bin Dukhshum ni. Hari ni kita baca satu hadis ni, kemudian kita masuk kitab Tauhid. Kita qada minggu lepas. Minggu lepas kita tak buka kitab Tauhid kan. Ni kita qada minggu lepas insya-Allah. Bab ad-dalil ala anna man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula fahuwa mu'min. Dalam kitab kita yang terjemahan yang ada pada tuan-tuan semua, nota ini tidak lengkap tajuknya. Tajuknya dalil bahawa barang siapa redha bahawa Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Sambung situ. Sebagai rasul. Sambung. Fahuwa mu'min, maka dia seorang yang beriman. Wa in irtakabal ma'asil al-kaba'ir, wa in irtakaba al-ma'asiyu al-kaba'ir, walaupun seseorang yang bermaksiat itu melakukan dosa-dosa besar. Sekali lagi tajuk dia, dalil bahawa barang siapa redha kepada Allah sebagai Rabb,
Islam sebagai agama dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, maka dia seorang mukmin walaupun dia melakukan dosa besar. Dapat tak tajuk dia? Tuan-tuan dan rahimakumullah sekalian? Okey, dapat. Qala al-muallif rahimahullahu taala, telah berkata penulis al-Imam Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi, dan berkata Imam Muslim, haddatsana Muhammad bin Yahya bin Abi Umar Al-Makki, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya bin Abi Umar Al-Makki, wa Bishr bin Al-Hakam, dan Bishr bin Al-Hakam. Muhammad bin Yahya bin Abi Umar Al-Makki, dia ni buat haji 60 kali. 60 kali dia buat haji. Umur dia panjang. Dia buat haji 60 kali. Kan nampak nama dia Al-Makki tu. Al-Makki maksudnya ya, Makkah. 60 tahun dia tidak pernah tinggal pun satu hari buat tawaf. Dia tak keluar daripada Mekah. Dia duduk Mekah, dia mengaji kat Mekah je. Dia tak keluar, dia duduk kat Mekah saja. Dan 60 tahun tak pernah miss satu hari tawaf di Baitullahil Haram. Subhanallah. Kita pergi umrah pun kadang-kadang miss. Betul tak? Malaslah umrah, malaslah tawaf hari ni. Tapi kalau pergi tawaf bin Daud, okey. Tak ada masalah. 60 tahun. Sana yahrisu ala tawaf hadzal bait min rijal muslim. Kemudian wa Bishr bin Al-Hakam, dan daripada Bishr bin Al-Hakam. Bishr bin Al-Hakam ni thiqatun faqih, seorang yang thiqah, lagi faqih, lagi pakar dalam bidang fiqh. Bishr bin Hakam qala, mereka berdua telah berkata. Maksudnya Imam Muslim belajar daripada dua orang, daripada Muhammad bin Yahya tadi dan juga daripada Bishr bin Al-Hakam. Mereka berdua telah berkata, qala haddatsana Abdul Aziz wa huwa ibnu Muhammad Ad-Darawardi atau Darawardi, telah bercerita kepada kami Abdul Aziz, iaitu ibnu Muhammad Ad-Darawardi. Darawardi ni satu kampung di Iran, di Asbahan, Qura Asbahan fil Iran. Di Darawardi maksudnya apa? Kampung. Bukan nama dia Darawardi, nampak ni anak, nampak nama anak, nampak Muhammad Darawardi pula. Jangan. Darawardi itu nama kampung di Iran. Orang kita selalu letak macam tu ya. Suyuti, nama Muhammad Suyuti. Minta maaf lah siapa nama Muhammad Suyuti ya. Suyuti nama kampung di Asyut, di Mesir. Itu nama Suyuti. Macam Bukhari lah. Bukhari di Bukhara. Lagi nama tempat, biasanya orang letak nama. Dia sama macam katakanlah Muhammad Un datang daripada Kepong, Al-Kepongi. Jadi ulama hadis apa semua, lepas tu dia tak nama anak saya Muhammad Al-Kepong. Macam itulah. Dia tak sesuai kan. Dulu masa guru saya kata nama anak saya Sufyan. Saya nak hantar nama anak saya Muhammad Sufyan Al-Thawri. Macam Sufyan Al-Thawri, macam tabi'in tu lah. Dia jangan letak Al-Thawri. Thawri tu nama kabilah. Asal lah anak kau bukan Thawri. Kau kampung mana? Bidor. Al-Bidori lah. Jadi banyak orang letak nama dengan nama nisbah sekali. Sebenarnya tak betul dari segi kaedahnya. Tak betul. Tak nama nisbah pada dia. Wallahu a'lam. Itu Ustaz, kalau tak nama anak dia Syafi'i, bolehlah nama Syafi'i itu nama datuk Imam Syafi'i. Datuk dia Muhammad, nama dia Muhammad bin Idris bin Asy-Syafi'i. Jadi nama tu nama betul lah, iaitu nama datuk Imam Asy-Syafi'i. Kemudian dia kata apa? Dari Yazid bin Al-Had, dari Muhammad bin Ibrahim,
Dari Amir bin Sa'ad, dari Al-Abbas, dari Al-Abbas. Muhammad bin Ibrahim tadi, kata Imam Az-Zahabi, kata Imam Al-Madini, kan Muhammad bin Ibrahim tadi, Muhammad bin Ibrahim, kata Imam Al-Madini, Ali Al-Madini, satu ulama terkenal hadis, dia kata kana nur ala hadisihi. Muhammad bin Ibrahim ni hadis-hadis ni bercahaya. Hadis-hadis ni bercahaya. Maksudnya dia orang yang sangat, hadis-hadis ni sangat bersih. Maksudnya dia tak ada cakap-cakap benda yang kotor, bersih hadis dia. Kana an-nur ala hadisi. Ada cahaya pada hadis ni, perkataannya. Sama ada kata-katanya bersih daripada benda-benda yang tak elok. Yang kedua, kata-katanya sentiasa hikmah, berhikmah. Lepas tu para ulama salaf kata, makin banyak seorang itu sembahyang malam, makin banyak hikmahnya pada waktu siang dalam percakapannya. Sebab tu Nabi SAW diberi jawami'ul kalim. Maksud jawami'ul kalim, iaitu Nabi SAW ni diberi kata-kata yang pendek, tapi memberi makna yang dalam, dan sampai maknanya dengan kata-kata yang pendek tadi. Kita kadang bila nak huraikan satu benda yang simple, pusing sana pusing sini, tak faham juga orang. Maksudnya cara kita menerangkan tu tidak ada hikmah di sana, ataupun tidak ada jawami'ul kalim, tak ada. Nabi SAW pendek saja, tetapi memberi makna yang sangat besar. Kan dah banyak hadis Nabi pendek-pendek saja. Dia kata min husnil Islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dan antara kecantikan Islam seorang meninggalkan benda yang tak manfaat baginya. Hadis ini dihuraikan bermuka-muka surat ulama. Dia kata apa? Istafti qalbak wa in aftakan nas, wa in aftaukan nas. Kau mintalah fatwa daripada hatimu walaupun manusia telah berfatwa dengan fatwa yang lain. Hadis ini pendek tapi dihuraikan dengan cara yang panjang. At-tuhur syatrul iman. Bersuci itu sebahagian daripada iman. Dihuraikan dengan cara panjang. Maksud Nabi SAW diberi jawami' kalim. Kata yang pendek tapi memberi makna yang dalam, dan sampai maksud dia, dan orang boleh beramal dengannya, dan orang boleh ingat. Kita pumpang ceramah, ustaz mengajar apa tak tahu aku. Yang penting kelakar best. Itu kita, bukan jawami' kalim. Jadi Al-Madini kata pada Muhammad bin Ibrahim ni, kana nur ala hadisihi, ada cahaya pada perkataannya. Maksudnya kata-kata ini sentiasa memberi manfaat. Dari Amir bin Sa'ad. Amir bin Sa'ad ni anak pada Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenal Sa'ad bin Abi Waqqas? Sahabi jalil, seorang sahabat yang terkenal. Amir ni anak kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Nampak tak, para sahabat anaknya jadi muhaddis, ulama hadis. Dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Siapa Al-Abbas bin Abdul Muttalib? Siapa Abbas? Bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ahlul bait. Abbas ni ulama berkhilaf sama ada dia masuk Islam ketika pembukaan kota Mekah ataupun sebelum tu lagi dia masuk Islam dah. Jadi yang tuan-tuan dengar macam mana? Masuk Islam dulu ke masuk Islam bila? Abbas ni. Pernah dengar tak kisah Abbas? Abbas ni dia masuk Islam, ada sebagian ulama kata dia masuk Islam ketika pembukaan kota Mekah. Bila pembukaan kota Mekah sekitar tahun ke-9 dan 10, lebih kurang macam tu lah, 9 tambah 10. Jadi kita kata masuk Islam lewatlah Abbas. Tapi setengah pendapat kata Abbas masuk Islam sebelum tu lagi, tetapi dia merahsiakan keislamannya. Kalau rahsiakan keislamannya, ulama bincang pula kenapa dia tak pergi hijrah. Bukan ke kalau Islam kena pergi hijrah? Sebagai ulama kata pula dia tak pergi hijrah sebagai pemberi maklumat kepada orang-orang di Madinah. Maknanya biar dia stay dalam tu sebagai macam spy lah. Jadi apa-apa yang berlaku di Mekah, contohnya nak bergerak perang ke apa saja, Abbas akan hantar berita dahulu kepada orang Madinah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
Wallahu ta'ala alam bisawab. Soalan, siapa lagi pakcik Nabi yang masuk Islam? Abu Sufyan bukan pakcik Nabi. Hamzah, yes, naam. Hamzah yang awal masuk Islam. Lagi? Hamzah, Abbas, lagi? Satu lagi yang terkenal, Ja'far bin Abdul Muttalib. Ja'far. Jadi ini antara pakcik-pakcik Nabi yang masuk Islam. Hamzah, Abbas, Ja'far. Daripada Abbas ni, siapa anak dia yang terkenal? Anak Abbas yang terkenal sekali, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ini ada banyak lagi anak, Al-Fadl, Abdullah. Al-Fadlu bin Abbas tu yang sama-sama mandikan sekali Nabi SAW. Al-Fadl dan juga sebagian yang lain. Apa hadisnya? Qala Rasulullah SAW, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku telah mendengar Rasulullah SAW telah bersabda, Zaqa ta'mal iman. Zaqa, merasa. Zaqa, merasa. Akan dapat rasa. Zaqa. Kalau dalam buku tuan-tuan ni, dia dah terbalikkan ayat tu. Zaqa ta'mal iman, akan merasa ta'am. Ta'ma tu maksudnya kesedapan, nikmat, sedap, ta'am. Iman, man, sesiapa radiya, redha, billahi, dengan Allah, rabban, sebagai Rabb, wa bil islami dinan, dan dengan Islam itu sebagai agama, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang wa rasul, Nabi Muhammadin rasulan, dan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Dalam kita punya terjemahan ni, dia terbalikkan ayat. Kata orang yang redha kepada Allah sebagai Rabb dan Islam sebagai agama serta Muhammad sebagai rasul, maka dia telah merasa kenikmatan iman. Faham tak hadis ni? Hadis faham tak? Siapa yang beriman kepada Allah, nanti kita akan detailkan redha tu maksudnya apa. Siapa yang beriman, redha dengan Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Nabi sebagai Rasul, maka dia akan merasa kenikmatan iman. Saya akan pergi perbincangan dari segi bahasa dulu. Zaqa, perkataan zaqa, bahasa Arab ialah rasa. Orang mati, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasa kematian. Para ulama kata bincang zauq ni, zauq ialah rasa. Bila rasa, dia lama ke sekejap? Dia rasa lama ke sekejap? Try. Ulama kata al-zauq, zauq ni rasa. Rasa ni ada dua jenis rasa. Satu, rasa dari segi fizikal, hissi dia panggil. Rasa fizikal macam kita rasa masin, manis, pedas, masam, panas, sejuk. Itu maksudnya rasa dari segi physically. Rasa yang kedua ialah rasa maknawi. Maknawi ni maksudnya apa? Dalaman, yang tak sama hakikat dengan rasa dengan daripada luar, fizikal. Sebab rasa dengan fizikal, dengan lidah ni, dia ada melibatkan sensori dunia reseptor dia tu. Bila tak terkena, maka dia. Adapun maknawi ini, makin kuat keredaan kepada Allah SWT, makin kuat dia punya kemanisan iman dia. Makin lemah dia punya keredaan kepada Allah SWT, makin lemah kemanisan imannya. Itu konsep dia, satu. Zauq. Para ulama dia membezakan zauq ini ada dua jenis. Zauq ni feel, rasa. Satu yang syar'i, satu yang tidak syar'i. Satu yang masyru', yang berdasarkan dalil, yang kedua yang tidak berdasarkan dalil.
syar'i, ghairu syar'i. Man tidak menuntut, tak mengikut tuntutan syarak. Dzauq yang mengikut tuntutan syarak ni ialah seperti yang kita akan belajar nanti hadis Nabi SAW, iaitu akan merasa kemanisan iman siapa yang buat 3 benda. Apa dia? Bisa dengar tak hadis tu? Salasun man kunna fihi wajada halawatul iman. Dalam 2-3 tajuk ni kita akan jumpa hadis tu. Ada 3 perkara pada seseorang itu, jika dia melakukan maka dia akan wajada, dia akan mendapati. Tuan-tuan buka ni. Buka hadis ke-60. Bagi nak nampak. Kalau saya cakap tak nampak nanti. Hadis 60. Senang cerita. Khalas, tengok. Kalau tengok bahasa Arab dia, an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Kalau tengok dalam Arab, teks Arab dia baris 2 daripada bawah atau baris ketiga. Salasun. Nampak tak? Tuan-tuan nampak tak ni? Sebab saya nak tengok perkataan bahasa Arab dia. Kalau tengok terjemahan ni, dia terjemah sama. Salasun, 3 perkara. Man kunna fihi, sesiapa ada 3 perkara tersebut pada dirinya, wajada. Ini saya nak perkataan ni. Ini perkataan yang saya nak. Wajada, bulatkan dengan pensel atau pen, kita tak kisah. Wajada, bahasa Arab. Bihinna, dia akan, kalau dalam terjemahan Arab Melayu dia kata merasakan juga manis iman. Tapi apa beza zaqa tadi? Zaqa tadi merasakan keimanan juga. Yang ini wajada, mendapati. Halawatal iman, kemanisan iman, iaitu apa dia? Man kana Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahima, iaitu dia tidak mencintai Allah dan Rasul lebih daripada apa selain keduanya. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, dia tidak mencintai suatu orang itu melainkan kerana Allah. Yang kedua. Dan yang ketiga, wa yakrah an yauda ila al-kufri, iaitu dia tidak suka untuk kembali kepada kekufuran ni, dia benci buat benda yang tak elok, kufur, seperti mana dia benci untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Hadis ni kata siapa yang buat 3 benda ni akan mendapat wajada. Tadi zaqa. Ini bahasa Arab sikit saya nak bagi detail sikit masalah. Sebab dalam ilmu hati, ilmu, kalau ulama sufi kata ilmu tasawuf lah, tapi Ibn Qayyim ada karangan masalah ni, ilmu hati, ilmu tazkiyatun nas, pembersihan jiwa. Dia makam jiwa manusia ni, maksudnya kita ni, ustaz ni pasal makam pula ustaz ni. Maksudnya kita ni kan ada perasaan redha, perasaan syukur, perasaan taqwa, ikhlas. Okey, itu perasaan itu, dia kalau dia tetap di dalam hati, kalau dia tetap dalam hati, dia tak berubah-ubah, dia akan berubah menjadi makam, kata Ibn Qayyim. Faham tak? Saya ulang balik. Kita ni ikhlas, tapi kadang-kadang ikhlas, kadang-kadang tak ikhlas. Kadang-kadang ikhlas, kadang-kadang tak ikhlas. Itu belum mencapai maqamul ikhlas, belum sampai makam ikhlas. Maqamul ikhlas, makam ikhlasnya itu dia dah tetap dalam hati dia sifat ikhlas tadi. Begitu juga kemanisan iman. Kemanisan iman ni, kemanisan iman ini bagi siapa yang dah masuk Islam, you rasa tak kemanisan iman? Betul tak Sayyid Muhammad Mun? Dia rasa lain, kata perasaan dia lain. Kita orang Melayu tak rasa. Sebab dia kecil je, rasa terpaksa lagi ada kadang-kadang. Dah belajar baru Islam ni best. Dah belajar hadis, belajar akidah, baru macam ni sebenarnya Islam, baru terasa kemanisan. Betul tak? Rasa tu dipanggil zauq. Tapi sekiranya kemanisan iman itu senantiasa melekat dalam hati ini, dia panggil al-wajdu. Pernah dengar tak perkataan ni? Perkataan wujud lah, al-wajdu. Tadi hadis kan tadi, siapa ada 3 benda tadi akan wajada halawatal iman, akan dapat kemanisan iman. Yang ni zaqa, dapat rasa kemanisan iman.
Beza dia apa? Zaqa, benda yang belum lagi menjadi satu yang mengeras di dalam jiwa. Wajada ialah benda yang dah tetap wajd. Dia panggil al-wajdu, maqamul al-wajd. Al-wajdu ni maksudnya dah betul-betul dia rasa kemanisan iman betul. Dia bukan kejap-kejap terasa, kejap-kejap terasa, tak. Nak tahu dah terasa kemanisan iman tadilah. Pergi solat, dia manis dia pergi solat. Kalau kita kejap-kejap pergi solat masjid, malah, rasa malas benar nak pergi. Carilah macam-macam alasan lah. Hujan lah, apalah. Ada emergency lah, tetamu nak datang lah. Macam-macam alasan lah. Ada isu lah, ada meeting lah. Nak makan dulu lah, perut lapar ke semayang tak khusyuk. Kadang-kadang yang kita macam-macam alasan. Nak semayang lambat. Ini episod terakhir ni, kalau saya sembahyang tadi tak, nanti kan terlepas episod terakhir tak khusyuk saya sembahyang. Contohnya. Jadi benda ni kita belum lagi mencapai wajadah tadi. Wajadah, sebab wajadah tadi kan apa dia? Dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada dia mencintai segala yang lain. Benda ni bukan senang. Hatta makannya, minumnya. Lepas tu para kata Sufyan Ats-Tsauri, tanda kamu mendapat kemanisan iman ialah kamu sampai ke masjid sebelum azan dikumandangkan. Oh, susah tu. Tak lepas lah. Nama lelaki lah. Dia kata min ta'zimis salah an yasila ila al-masjid qabla al-adhan. Dia kata termasuk dalam mengagungkan salat, kata Ibn Sufyan Ats-Tsauri, ialah kamu sampai ke masjid sebelum azan. Oh, bukan senang. Kita dah qomat tu baru nak pakai baju. Tak apa, imam ni Bilal ni lambat sikit dia qomat. Jadi apa tak? Ini pasal kita bezanya al-wajdu dengan al-dzauq. Sebab itulah bila mati Allah Ta'ala kata apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Rasa mati. Sebab mati tu sekejap. Atau boleh dikatakan boleh sakitnya mati tu sekejap berbanding sakitnya nanti di akhirat kelak. Itu dipanggil macam kira rasa je lah. Itu maksudnya zaq. Faham ya? Cumanya di kalangan ahli sufi ni dia melampau sikit dalam bab zauq. Nanti buat sufi pula. Orang yang beriman kepada Allah SWT yang ada tiga sikap tadi tu, wajadah halawatul iman tadi atau hadis ni, maka dia akan rasa kemanisan. Adapun setengah golongan pula dia melampau zauq ni, maksudnya dia telah bersatu diri dengan Allah Taala. Ini bukan, ini yang tidak syar'i tadi. Dia kata zauq tadi dua, satu zauq yang dalam konteks Al-Quran dengan sunnah. Maksudnya dia dalam keadaan cinta kepada Allah Taala yang sangat, tetapi dia masih lagi dalam kerangka Al-Quran dan sunnah. Dia tak lebih daripada apa yang telah disuruh oleh Quran dan sunnah. Tapi kalau dia kata dia dah sampai tahap cinta kepada Allah Ta'ala, sampai pakai baju buruk sangat, tak mandi, duduk atas pokok dan macam-macam, maka ini kata-kata ini bukanlah zauq cinta yang kita nak daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham ke maksud saya ni? Cerita ni. Sebab zauq ni ialah feeling rasa tersebut. Kemudian ta'mal iman, kemanisan iman. Kemanisan ni sama sekali lagi lah, kemanisan juga ada dua jenis. Satu kemanisan dari segi hissi, secara fizikal, dan kedua kemanisan dari segi maknawi. Dan kemanisan dari segi maknawi ni semua pernah rasa sendiri. Tak perlu saya cerita kemanisan bagi yang macam mana yang sebelum ni tidak mendapat hidayah. Bila dapat hidayah, kemanisan ni macam mana. Dan kemanisan ni dia makin banyak kita bekerja untuk Islam, makin banyak kita memberi jiwa kita untuk Islam, untuk Allah Ta'ala dan Rasulnya, makin kita terasa kemanisan iman. Kita takkan dapat rasa kemanisan iman dengan kita hanya duduk kat rumah, lepas tu tengok TV, lepas tu pergi makan, lepas tu pergi mana, pergi shopping, lepas tu balik. Tak dapat rasa kemanisan iman. Rasa kemanisan iman tu bila terpaksa susah untuk sesuatu perkara. Bukankah kita bila dah susah, bila dapat hasil, kita rasa bestnya. Itu juga dengan keimanan tadi, dia perlu datang daripada hasil yang berusaha yang susah. Bukanlah kita kata Islam ni, macam tu Ustaz Islam ni kena susah lah. Bukan. Maksudnya sesuatu benda yang elok tu didapat dengan usaha yang kuat, seperti yang kita sebut dulu. Thabit Al-Bunani, dia solat 30 tahun Qiyamul Lail, baru tahun ke-31 dapat kemanisan Qiyamul Lail. Datang kuliah sekali dua, tak dapat kemanisan datang kuliah, tuan-tuan. Baru 2 kali, boring lah, tak dapat kemanisan, tak feel.
Kita kalau dengar lagu kan, lagu satu Malaysia tu, first tu memang tak best lah. Lama-lama kita terjanji dalam kita, kan pula best pula lagu ni. Lagu Yahanana kita bukan main tak suka, tapi kadang kita naik bawah kereta, kita nyanyi Yahanana Zaharadinu Muhammad, kita nyanyi lagu tu. Sebab apa? Bukan kita apa, benda yang diulang, benda yang dibuat, kita terpaksa bersusah payah untuknya, lalunya kita akan dapat kemanisan tersebut. Cuba tanya orang yang nak belajar mengaji, mula-mula berangkat nak sebut hak susah, ha. Lepas tu bila dah dapat mengaji, apa dia punya perasaan dia? Syok ustaz. Kita satu kelas di Segambut, budak-budak mak motor ni ngaji. Macam mana Allah Ta'ala buka hidayah kata nak mengaji ya. Dia ada kurang 10 ke 11 orang mengaji. Qa ta ba fa qa ha, bunyi dia. Memang kelakar lah bunyi dia. Tapi bila dah dapat sekarang ikhraq 4, ikhraq 5, tengok masya-Allah, dia kata ustaz mengaji ni best ustaz. Bila dia dapat dah wa qatalahuma, dapat panjang sikit, dapat patah-patah 3, dia kata best. Dia kata ini, kita kata ta'mal iman. Nampak tak? Sebab nanti kita akan tengok dalam bab redha nanti. Di kemanisan tu selaja redha. Tapi terredha pula akan dapat rasa kemanisan iman bila seorang itu redha. Apa redha? Redha maksudnya apa? Maksud redha. Apa beza redha dengan sabar? Ni kalau siapa datang kuliah saya selalu mesti tahu beza ni. Apa beza redha dengan sabar? Orang Melayu kata tak apa, kita redha je lah. Kadang-kadang dia tercampur redha dengan sabar. Apa masalah? Sabar tu wajib, redha lagi panas-panasnya. Yelah, sabar tu wajib, redha lagi tinggi. Tapi apa beza redha dengan sabar? Sabar tu terpaksa. Sabar tu Sabar tu memang terpaksa hadapi. Ya? Sabar menahan diri. Redha? Kalau redha tu memang dengan sepenuh hati. Macam buka nota balik kan tu. Masya-Allah ya. Redha memang redha sunnah. Kata itu tepat sekali. Apa beza redha dengan sabar? Sabar itu dia tahan kemarahan dia, daripada terkeluar, daripada percakapannya dan juga perbuatannya. Itu masuk sabar. Dan tidak semestinya dalam hatinya dia terima, hati kena terima, tapi hati dia masih lagi ada perasaan sedih, marah, kecewa, tak puas, macam tu. Itu maksud sabar. Contohnya aksiden, atau bukan aksiden lah, anak kita dia pergi ambil gunting, dia tik kat kita nak sabar je lah. Ni ada sabar dah hati tu. Ya Allah, anak aku dah salah melempang macam tu. Macam tu. Macam tu lah. Tu maksudnya sabar. Tapi dia tak terlepas. Sebab tahu budak kecil 2 tahun, mana nak faham? Faham tak? Tu sabar. Sabar ni ialah habsun nafsi, menahan diri daripada menzahirkan, diizharkan ghadabahu, kemarahannya, dengan melalui mulutnya atau tangannya ataupun apa-apa saja yang boleh nampak luaran, atau benci dalam hati. Maksudnya tak redha, mana tak sabar, dia marah Allah Ta'ala dalam hati dia, walaupun tak zahir, tak tunjuk. Saya habiskan. Allah. Contohnya bila marah je, faham balik, dia tak cakap apa-apa pun. Itu tak juga, dia kira sebagai tak sabar lah. Marah kadang-kadang isteri kita nak marah, dia tak cakap, tak berani. Tanda protes. Itu tak sabar lah tu. Tak dapat KPI tu, tak dapat. Tak mencapai KPI sabar. Sabar tak boleh tunjuk. Dia tak seperti tak cakap, tak tunjuk pun tak boleh. Silakan Puan Mamilah, apa dia soalan? Dia mesti sabar tu mesti berlaku at the point. Itu syarat sabar pula. Syarat. Betul, syarat itu as-sabru inda sadamatil ula tu. Hadis tu, sabar tu pada
ketika kejadian itu berlaku, itu cerita sabarlah. Adapun redha ini lawan kepada sukhtun, marah. Maksudnya lawan kepada marah. Orang marah apa? Tak marahlah. Happy, redha, senyum. Dia tengok kereta dia pancit, dia tersenyum. Allah, baru tu kata ayat dah pancit. Dia senyum je, tapi dia tak marah. Dia gelak balik. Aku ni bulan ni 3 kali pancit. Dia senyum, dia gelak. Hai, apa dia kata. Nampak cara dia cakap tu bukan cara dia marah. Cara dia cakap tu dia happy, dia gelak lagi. Nampak tak? Itu redha. Lepas tu Nabi ada satu doa Nabi, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika. Ya Allah Tuhanku, aku minta berlindung daripada redha kamu, daripada kemarahan kamu. Faham tak? Ya Allah, aku berlindung dengan keredaanmu ya Allah, daripada kemarahanmu ya Allah. Wa bi mu'afatika min uqubatik, dan daripada keampunan engkau, daripada aku minta lindung daripada keampunan engkau, dengan keampunan engkau daripada hukuman engkau, uqubatik. Wa a'udzubika minka. Aku minta berlindung denganmu ya Allah daripada kamu. Maksudnya apa? Maksudnya aku minta berlindung daripada kebaikan kamu ya Allah, daripada engkau menghukum aku ya Allah. Maksudnya. Jadi kat sini dalil bahawa kemarahan tu lawannya redha. Redha tu lawan kepada marah. Aku lindung daripada redha, aku berlindung dengan redha kamu daripada kemarahan kamu. Jadi redha ni lawan marah. Sebab tu para ulama dia kata ada banyak ulama tasawuf, ulama bukan tasawuf, semua ulama semua membincangkan maksud redha dari segi istilahnya. Ada yang kata sururul qalb bimarral qada, hati yang rasa gembira, surur, happy dengan apa saja yang berlaku di kelilingnya. Ada yang kata pula istiqbalul ahkam bil farah, penerimaan terhadap hukum-hukum Allah dengan segembira, happy. Itu kata redha. Ada yang rasa pula, rasa hati tu merasa happy. Dia kata apa yang telah dipilih Allah Ta'ala bagi dia semuanya baik. Itu maksudnya redha. Semuanya the best. Macam nangis. Sebab itulah redha dengan sabar lain. Kan? Kalau nangis je nangis. Kalau nangis termasuk redha ke sabar? Nabi SAW pernah menangis tak? Itu Nabi sabar tak ada redha. Tak, nangis itu bukan tanda dia tidak redha. Kalau ada orang meninggal dia menangis, itu bukan tanda tak redha. Ini tanda hati yang penyayang. Ya. Tapi kalau dia start tarik rambut dia menangis, itu dah start. Itu bukan lagi menangis fitrah. Lelaki menangis kerana jiwa dia yang penyayang. Itu menangis dah kena sebab marah. Itu dia masuk dalam yang menangis yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis-hadis Nabi. Innal mayyit la yu'adzab bi buka'i ahlihi alaihi. Mayat itu akan diazab dengan menangisnya ahli keluarganya. Menangis macam mana tadi? Menangis macam tadi lah. Jadi Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab dia Madarijus Salikin disebutkan bahawa redha ni dalam hadis ni dia disebutkan 4 hadis kan, man radiya billahi rabba bil islam dinina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiy wa rasulah. Dan juga kita juga disunahkan sebut benda ni masa bila? Pagi petang lagi lepas azan. Yes. Dia kata man qala hadha hina yasma'un nida. Siapa yang bacakan benda ni ketika lepas dengar azan, raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah, ghufirat lahu dhunubuh, akan diampunkan dosa-dosanya. Jadi doa ni juga disunahkan baca lepas azan. Ibn Qayyim disyarahkan hadis ni, dihuraikan hadis ni. Dia kata apa? Dia kata hadis ini ialah hadis yang sangat besar. 2 hadis ni, itu hadis yang kita sedang baca dan juga hadis ketika dengar azan tadi, bahawa padanya lah ada 4 perkara yang besar, yang sekiranya ada 4 benda ni maka benarlah imannya. Itu hadis ni penting. Kalau ada 4 perkara ni maka benarlah iman dia.
Iaitu yang pertama, redha dengan rububiyah Allah. Yang kedua, redha dengan uluhiyah Allah. Yang ketiga, redha dengan Rasul, dengan mentaatinya, mencontohinya. Yang keempat, redha dengan agamanya dan tunduk padanya. Kita huraikan satu. Pertama, redha dengan rububiyah Allah macam mana? Macam mana redha dengan rububiyah Allah? Pertama kita kena faham apa maksud Rabb tu. Rabb itu pentadbir alam, pemilik alam. Jadi redha dengan Rabb ni apa ni? Dan dia juga bahawa Allah Ta'ala lah pembuat hukum. Antara beriman, ini benda yang orang selalu tertinggal dalam bab rububiyah Allah, iaitu dia iaitu kita beriman bahawa Allah Ta'ala itu adalah sumber hukum. Allah Ta'ala itu berhak meletakkan hukum. Jadi setengah orang beriman kepada rububiyah Allah, dia percaya Allah Ta'ala buat alam, buat alam sekitar, mentadbir alam sekitar apa semua. Tapi dia lupa dalam bab rububiyah juga ialah Allah Ta'ala ialah dia yang berhak, dia saja yang berhak membuat syariat, yang berhak buat hukum. Lepas tu Nabi SAW. Maka antara rububiyah kita kepada Allah Ta'ala ialah tunduk kepada hukum. Lepas tu kita kata, apa maksud redha dengan rububiyah Allah? Iaitu pertama, redha dengan dua benda. Redha dengan apa yang telah diqadarkan, dan redha dengan apa yang telah diarahkan. Ni banyak sangat bahasa-bahasa sastra ni. Pertama, redha dengan apa yang telah diqadarkan. Yang kedua, redha dengan apa yang diarahkan. Redha dengan apa yang diqadarkan, makruf lah. Redha dengan apa yang diqadarkan maksudnya apa? Apa jadilah? Rezeki kita, makan minum kita, kesihatan baik, apa yang berlaku keliling kita lah. Kalah pilihan raya, bahaya bandi ni. Kalah pilihan raya, redha. Tapi tu kena detailkan lagi tu, okay? Kalau berlaku penipuan, dia berhak untuk memfilekan petition. Itu termasuk dalam qada dan qadar juga. Betul? Betul Umar Al-Khattab kan? Bila dia sakit, dia berubat. Orang kata, wahai Umar, kau lari pada qada dan qadar ke tidak? Aku lari pada satu qadar ke qadar yang lain. Nampak tak? Faham tak masalah ni? Jangan kita ingat, maksudnya qadar aku dah sakit, ataupun aku ni miskin, Allah Ta'ala qadarkan aku. Tak, dia berusaha untuk jadi kaya tu supaya dia qada dan qadar dia juga. Kena tipu, dia nak tuntut balik duit dia. Padahal kita fiqh wujud permasalahan ni. Khair aib dalam perniagaan tu. Kan kita berniaga kan, saya beli barang satu. Dalam perniagaan tu kata, kalau kita berakad dengan mengatakan bahawa saya akan beli dengan sekiranya benda ni, eloklah. Memang akadnya tu. Betul tak? Kalau kita beli barang-barang ke, kita boleh pulangkan balik. Kali ni memang jumpa aib, maka kita pergi tuntut ke dia. Adakah maksudnya kau ni tak percaya pada qada dan qadar? Tidak. Jangan silap, maksudnya qada dan qadar tu kita kena bully, kita biar kena bully je. Tidak. Jadi qadar Allah Ta'ala, beriman kepada qadar Allah Ta'ala, maksudnya keadaan kita terima macam tu. Kita pertama menerimanya, redha, tapi kita kena buat satu juga untuk membetulkan keadaan. Allah Ta'ala kata, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Ta'ala tidak akan ubah satu kaum sehingga dia berubah sendiri. Ada yang biasa digunakan teruskan timeline raya. Jadi pertama, redha dengan qadar Allah Ta'ala. Yang kedua, redha dengan redha dengan apa yang diqadarkan. Yang kedua, redha dengan apa yang diarahkan. Okey. Sebelum kita redha diarahkan tadi, redha dengan apa yang diqadarkan tadi, apa hukum dia? Tadi kata sunat.
redha dalam perkara yang telah diqadarkan, itu adalah sunat. Hukumnya sunat. Sebab itulah siapa yang ada ni dapat zaqat ta'mal iman, dia akan dapat merasa kemanisan iman. Adakah merasa kemanisan iman itu satu benda yang wajib? Tidak. Sebab itu bila sampai redha baru dapat kemanisan iman. Kalau sabar lagi mungkin dapat apa yang dia dapat lah. Allah Ta'ala bagi dia apa yang dapat. Kata Ibn Taymiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatawa, kata redha dalam qadar ni, pendapat yang rajih dalam masalah ialah dia sunat. Adapun dalam perkara qadar tadi, sabar itu adalah wajib. Itu ada satu hadis yang dhaif daripada hadis Ibn Abbas, kata kalau kamu boleh menggabungkan, Nabi kata, kalau Rasulullah SAW, hadis daripada Ibn Abbas, tapi hadis ni dhaif. Hadis ni dhaif. Nabi kata, wa man yastati' an ta'umma al-yaqin bir-ridha falyaf'al. Siapa yang boleh menggabung keimanan dia kepada Allah Ta'ala plus redha, maka lakukanlah. Maksudnya iman itu plus redha, maksudnya dengan redha, dengan apa yang qada dan qadar berlaku. Dia kena iman tak dengan qada dan qadar, dia kena beriman, wajib. Iman qada dan qadar wajib, plus redha. Kalau tak iman qada dan qadar, rosaklah iman dia. Katakanlah dia kena accident, dia tak beriman qada dan qadar, kelas iman dia habis. Tapi dia nak plus redha, Nabi kata falyaf'al, maka lakukanlah. Wa man lam yastati', tapi siapa yang tak mampu, fa in lam tastati' fa inna fi sabr ala ma takrahu khairan katsira. Tetapi kalau dia bersabar atas apa yang dibenci tadi, maka itu ada satu kebaikan yang sangat besar. Bersabar dapat pahala tak? Tak pahala. Bukan kita kata walaupun redha tu makamnya lebih tinggi daripada sabar. Sabar tu banyak. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran. Allah Ta'ala akan memberi ganjaran kepada orang yang sabar tanpa hisab. Maksudnya sabar tu benda yang besar. Innallaha ma'as sabirin. Nampak tak? Banyak tak ganjarannya? Banyak. Tetapi redha tu lebih daripada sabar tadi. Itu apa dalam bab yang telah diqadarkan. Yang kedua dalam bab yang telah diarahkan. Ia ni wajib, redha padanya wajib. Beza Beza dengan redha apa yang telah diqadarkan hukumnya sunat. Tapi redha dengan apa yang diarahkan hukumnya wajib. Maknanya dalam hati dia tak boleh ada rasa marah, malas, satu benda yang lain. Marah tak boleh. Faham ke maksud saya ni? Biar dalam 1 jam ni dapat dengan tepat. Lepas tu kata Ibn Taymiyah rahimahullah dalam kitab di Majmu' Fatawa, ar-ridha bi fi'li ma umira bihi wa tarku ma nuhiya anhu. Jadi redha itu ialah membuat apa yang telah disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang. Wa yatanawalu, dan mengambil ma abahahullah, apa yang Allah Ta'ala telah mengharuskan baginya, min ghairi ta'addin mahdzur, tanpa melampau-lampau yang menyebabkan terjatuh kepada dosa. Ini maksudnya redha dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah dalam kes ketika perang Hunain atau Khaybar, bila Nabi SAW membahagikan harta rampasan perang, apa jadi? Dia kata sebagai Dzul Khuwaisirah, kata adillah wahai Muhammad, i'dil ya Muhammad. Dia marah Nabi SAW. Itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa minhum man yalmizuka fis sadaqat, surah At-Taubah ayat 59, 58-59 surah At-Taubah. Ada di antara orang-orang yang yulmizuka fis sadaqat, yang kutuk engkau dalam bab membahagi-bahagikan harta rampasan perang. Fa in u'tu minha radu, kalau dibagi mereka redha. Fa in lam tu'ta minha idahum yaskhatun, kalau mereka tidak diberi mereka marah.
Soalan dia tak redha dengan cara pembahagian Nabi. Tapi Allah Ta'ala kata, walau annahum radu ma atahumullah min fadli. Kalau mereka itu redha, nampak tak? Kalau mereka itu redha dengan apa yang telah diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Maksudnya pembahagian tu apa? Daripada Allah dan Rasulnya. Maksudnya wajib tak redha tadi? Ya. Sebab Allah Ta'ala kata apa? Ada orang-orang yang telah mengutuk perbuatan Nabi. Maksudnya siapa yang tak redha, maksudnya dia termasuk orang yang mengutuk pembahagian Nabi tadi lah. Lepas tu kita dalam bab hukum, kita kena redha. Redha bagi wanita semua kena memakai hijab, dia redha. Walaupun kadang-kadang panas, betul tak? Ada datang time panas tu, panas betul. Tengah hari berpeluh kepala dia, gatal, betul tak? Gatal. Betul tak? Pernah rasa kan? Pasti pernah rasa. Tapi inna ilallahi raghibun. Kata apa? Sayu'tinallahu min fadlihi insya. Sama ayat 59 tu. Wa qalu hasbunallah sayu'tinallahu wa rasuluhu min fadlihi insya ilallah inna ilallahi raghibun. Buat Quran. Dia kata apa? Hasbunallah, cukup bagi Allah ini kami bagi kami. Hasbunallah, ini hukum kami terhadap Allah Ta'ala. Hukum Allah Ta'ala terhadap kami. Hasbunallah sayu'tinallah wa rasuluhu min fadlih. Allah Ta'ala dan Rasulnya, dalam kes ni pembagian tadi Rasulnya lah, akan memberi ganjaran, memberi dia apa yang dia nak bagi. Inna ilallahi raghibun. Tapi kepada Allah Ta'ala kita berharap. Raghibun, itu maksudnya. Jadi kita orang lelaki tak pergi sembahyang Jumaat tengah nak redah panas, jam lagi apa semua, kata alhamdulillah, hadza hasbunallah, cukuplah bagi Allah ni, hukum dia baik untuk kita. Sayu'tinallahu min fadlih, Allah Ta'ala akan bagi ganjaran dekat kita. Inna ilallahi raghibun, kami kepada Allah kami akan raghib, berharap padanya. Jadi apa beza dia tadi? Kita kata dari segi apa yang telah dihukumkan, diarahkan, maka redha itu wajib. Kalau you ask for jannah, itu redha juga. Mak Nabi ask for jannah tak? Yes. So Nabi redha tak? Redha. Jangan jadi macam gulu pula. Bab gulu. Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab dia Al-Mufhim fi Syarhi Sahih Muslim, Ustaz Ali pakai kitab tu, dia mengajar. Kat yang tadi ada dua syarah Muslim, satu Ustaz Ali, satu saya. Ustaz Ali pakai kitab Al-Mufhim yang warna merah tu, Imam Qurtubi punya huraian. Jadi kalau dengar Imam Qurtubi punya huraian, dengar Ustaz Ali. Saya pakai Imam Nawawi punya huraian. Imam Al-Qurtubi kata ada sebahagian orang yang melampau dan redha bab rububiyah ni. Iaitu dia kata apa? Kita ni kena redha dengan Allah Ta'ala, walaupun kita kata apa? Sekiranya Allah kita dalam neraka pun kita redha. Ui, Masya Allah. Boleh kata macam tu? Boleh kata macam tu tak? Tak boleh. Jangan kata walaupun kita dibakar Allah Ta'ala, aku akan redha. Jangan cakap macam tu. Jangan cakap macam tu. Sebab Allah Ta'ala, Nabi SAW suruh melindung daripada api neraka. Dia tak suruh redha dengan api neraka. Tak ada Al-Quran kata suruh redha lah dengan api neraka. Tak ada. Bila kamu diazab maka redha lah. Tak ada dalam Quran. Tak ada. Sebab tak ada manusia yang dapat bersabar. Tu Allah Ta'ala kata kalau nak bersabar, Allah Ta'ala sebut dalam surah Fussilat. Pergi sabarlah. Kalau nak sabar dengan azab, sabarlah. Jadi ayat ni dalam kes ni kita melampau dalam redha ni, redha dalam benda-benda yang tak boleh. Yang tak boleh juga. Yang kedua dalam bab melampau dalam redha ni, iaitu dia nampak maksiat pun redha, ni Allah Ta'ala dah menjadikan berlaku. Ni pun tak boleh juga, haram. Kata Ibn Taymiyah rahimahullah, haram. Redha terhadap benda yang kufur
Haram. Innallaha la yarda bi'ibadihi al-kufr. Dari surah Az-Zumar. Allah Ta'ala tidak redha pada hambanya kekufuran. Jadi dalam bab kedua ni, yang bila berlakunya bila suatu maksiat ataupun keburukan, kita contohnya orang Syria dibunuh, redha lah, itulah qada dan qadar Allah. Mana boleh? Tidak ada redha dalam perkara kemaksiatan, perkara keburukan. Sebab Allah Ta'ala larang. Allah Ta'ala sebut dalam banyak-banyak ayat Quran, banyak dalil hadis dalam Quran. Tentunya Allah Ta'ala sebut dalam wala yarda li ibadihil kufr fa in tardau anhum fa innallaha yardi 'anil qaumil fasikin. Berkenaan dengan surah At-Taubah. Kalau kita redha pada orang fasik, Allah Ta'ala kata apa? Fa in tardau anhum. Kalau redha pada orang munafik, kita redha pada orang munafik buat benda yang maksiat tadi. Redha pada orang munafik buat penipuan. Redha pada orang munafik menipu orang Islam. Tak kena dengan pilihan raya tadi ya. Redha buat penipuan lah, merosakkan umat Islam. Fa in tardau anhum, satu benda. Dalam bab kita redha dengan keputusan pilihan raya juga, tapi kita tidak boleh redha sekiranya mereka menipu. Satu benda. Itu kita kena balance dalam masalah ni. Jangan defend sampai kita tak apa, kita redha dia menipu. Tak boleh. Jangan. Innallaha la yuhibbul fasad. Allah Ta'ala tak suka benda yang fasad. Yes. Salah tetap salah ni macam ni. Jangan 505 lah bahaya. Jangan 505 bahaya. Itu bukan ahli sunnah juga. 505 bukan cara ahli sunnah. Fa in tardau anhum, sekiranya kamu redha terhadap orang munafik buat kerosakan jadi, fa innallaha la yardi atau la yardi an la yarda 'anil qaumil fasiqin. Allah Ta'ala tidak redha pada orang yang fasik. Surah At-Taubah ayat 96. Hati-hati ya. Contohnya senanglah, orang mencuri kita punya beg. Beg kita kena ragut. Kita redha yang beg kita dah hilang, tapi tak boleh redha terhadap perbuatan dia buat. Nampak tak? Sama macam kes Nabi Adam. Kan Nabi Adam berdebat dengan Nabi Musa. Nabi Musa kata, wahai Adam, kenapa kau dulu makan buah? Kita tak darut dalam syurga dah sekarang. Macam kita kecil-kecil dulu kan. Macam kecil-kecil kita kata macam tu. Kalaulah Nabi Adam tak makan, kan kita dalam syurga sekarang. Apa kata Nabi Adam? Adakah kau nak marah aku di atas apa yang telah diqadarkan ke atas aku? Kau boleh marah aku makan buah tadi, tapi aku turun kat dunia ini apa yang telah dikadarkan ke atas aku. Nampak tak? So macam kes pilihan raya tadi lah. Kecil perlahan. Kita tak redha. Bukan dari Malaysia ni, negeri lain, Bahamas contohnya, Bolivia ke mana-mana. Dia menipu dalam pilihan raya contohnya. Dia tipu. Contohnya menang, Saddam ni menang 99.9% pilihan raya. Masya Allah. Dari segi hukum tak logik 99.9% menang pilihan raya. Katakan dia menipu. Kita ada keputusan tu, dah keputusan nak buat, tapi kita redha tak dengan perbuatan dia buat kufur tadi? Tak redha. Kalau kita redha, kita takut jadi akidah Murji'ah. Irja. Takut jadi irja. Irja ni maksudnya apa? Redha dengan maksiat. Maksiat tu tak ada kesan kepada iman. Itu akidah siapa? Murji'ah. Itu akidah Murji'ah. Kalau redha pada qada tak buat apa-apa pula, tak apa, Allah Ta'ala nanti kalau aku nak baik, Allah Ta'ala boleh jadikan aku baik. Kalau Allah Ta'ala nak tukar, Allah Ta'ala tukar. Kalau Allah semua dia tak buat berusaha langsung, maka takut jadi akidah apa ni? Akidah siapa? Jabriyah pula. Akidah Jabriyah ni apa? Semua benda Allah Ta'ala kontrol. Jabriyah ni lawan kepada Qadariyah. Qadariyah kata manusia, semua manusia kontrol. Jabriyah kata semua Allah Ta'ala kontrol. Ya betul, Allah Ta'ala yang kontrol semua. Allah Ta'ala menetapkan qada dan qadar, tapi Allah Ta'ala bagi juga ruang kepada manusia untuk buat kerja. Wallahu ta'ala alam. Nanti minggu depan kita sambung bab redha dengan uluhiyah Allah Ta'ala. Hadis ni pendek je. Zaqa ta'amal iman, tapi demi huraian dia panjang insya-Allah.
Barakallahu fikum, jazakumullah khair, insya-Allah. Pada kuliah akan datang, ingat saya, ingat sambung bab redha dengan redha dengan Rasul. Redha dengan Rasul pun panjang huraian ni, insya-Allah kita tengok nanti. Redha dengan Rasul ni lah yang paling isu besar. Wallahu ta'ala.